أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم آمين يا رب العالمين. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Fadilatul Ustaz, sahabat saya, panjang umur, murah rezeki, tetap iman Ustaz, insya-Allah. Seterusnya tidak dilupakan Tuan Syed kita dengan bacaan Ratib Al-Attas tadi membimbing kita. Semoga terus kami diberkati dengan adanya ahli keluarga Nabi bersama dengan kami pada hari ini, menghubungkan silaturahim dengan keluarga Nabi lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Semoga Allah rahmat memberkati Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya sayangi tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatiza, ustaz-ustaz, ustazah, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini, yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, semua yang berada dalam masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua sama-sama dirahmati dan diberkati hidup oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Sebabkan tuan-tuan sihat, minta tolong sikit boleh kah? Boleh no? Bukan senang nak kuliah lepas Isyak macam ni. Masjid tuan-tuan ni luas, seronok saya. Dia tak ada tiang tengah, jadi senang nak tengok siapa yang lena. Jadi macam ni, apa kata tuan-tuan tolong saya bagi kecil sikit boleh tak? Boleh tak kalau semua main dekat sini, kita kumpul dekat tang ni ya. Hak orang perempuan kita dah habis semayang dah. Saya minta izin lah ketua imam noh, kita habis semayang dah. Kalau orang main kot luar lelaki pun dia boleh tambah buat tepi ni. Orang perempuan kira langkah main line merah tu main ke depan sikit bagi dua rapat. Jadi mata tak payah tengok sampai ujung sana. Dia tengok tang sini. Dia jadi senang cerita. Bukan senang lepas Isyak ni nak mengaji ni. Kalau jenis talaqi dengan Syekh Nuruddin tak apa. Ini bukan talaqi kita, memang lena lah. Jangan kata tuan-tuan saya boleh dah. Ratib baca dah. Doa-doa dah. Isyak selesai dah. Okey, cantik ibu-ibu cantik dah. Kita mengaji tang ni ya. Okey. Mai masuk, mai duduk tempat ni. Ni bagus abang duduk tang ni. Jangan takut noh, tak tanya soalannya. Okey, mai duduk. Baik. Jadi saya kok mana pun saya masih percaya lagi lah nah.
bahawa selawat Nabi ni dia pembuka kepada segala yang tertutup dan penyelamat kepada segala-galanya. Tu sebab tu Nabi Muhammad ni kok mana-mana pun mesti kena kenal. Saja share dengan tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi. Ni saja aja sementara duk ejah-ejah nak duduk. Sekali kita dah baca selawat lah no. Saja habaq. Dalam kubur esok, Allah tanya kita pasal Nabi Muhammad. Dia ada satu soalan dalam satu hadis. Kita tahu soalan kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Habis semua tu, dia ada satu lagi soalan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata malaikat, apa yang hang nak kata lihadzal rajul, kepada lelaki ini. So malaikat akan tunjuk gambaran Nabi Muhammad dan akan tanya kita dalam kubur, apa hang kata pasal lelaki ni. Jadi kalau siapa yang tak kenal, dia akan jawab, aku kata seperti orang lain kata tentang lelaki ni. Dia jawab lagu tu je. Tu orang panggil skema jawapan lah. Saya beritahu siap-siap, jawapan tu salah. Dia jawab soalan tu dengan jawapan macam tu. Malaikat tibai dia tengah dari dia ni sampai masuk 7 tala bumi. Dia keluar balik, malaikat tibai balik. Dia keluar balik, tibai balik sampai kiamat. Hadis Nabi tu. Kalau tak boleh jawab soalan tu, sebab tak kenal, mana nak kenal Nabi Muhammad? Orang munafik, orang kafir, mana nak kenal Nabi Muhammad? Kita alhamdulillah duk baca, duk dengar, duk selawat apa, insya-Allah Allah buka. Jadi bila malaikat tanya, apa hang kata pasal lelaki ni? Jadi orang yang beriman dia akan jawab. Dia kata, "Huwa Rasulullah." Ini Rasulullah. "Huwa Muhammad." Rasulullah. Ini Muhammad Rasulullah. Semoga kita jawab macam tu lah, insya-Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan lah. Jadi bila kata-kata lagu tu, malaikat kata, "Nuh, tengok lu. Dalam neraka tu ada senarai nama hang. Tapi pasal hang kenal dia, Allah tukar hang masuk dalam syurga." Tu. Itu hadis tu. Bukan biasa-biasa. Jadi saya masih berpegang. Jadi nak mula majlis apa, mesti nak baca selawat. Tadi tu kita dah baca kan. Tadi kan berapa kali ratib al atas selawat kat Nabi kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul. Tu imam membaca tu yang fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad, itu setiap nafas aku akan baca Muhammad Rasulullah. Penting tu, penting. Orang tak perasan benda tu. Kita dah ingat lepas jawab lagu tu kan. Tak. Jom kita baca selawat dulu, lepas tu kita contoh. Senang ya contoh. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badriyah Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badriyah Allah. Ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Sedap choir tuan-tuan, sedap. Tok Imam dan juga semua yang saya kasih sekalian. Tajuk kita memberi yang terbaik untuk zakat. Okey. Saya yakin kewajipan zakat tak perlu cerita sebab semua orang tahu zakat ni wajib. Okey, dia macam ni. Tajuk besar sedekah. Sebab semua benda baik sedekah. Dalam hadis 40 Imam An-Nawawi ada yang disenaraikan oleh Imam An-Nawawi daripada hadis-hadis yang luar biasa. Hadis ke-10, hadis yang ke-29, hadis yang ke-32, banyak-banyak hadis-hadis yang mana Imam An-Nawawi cerita tentang sedekah. Apa dia? Tolong ubah barang, orang tolong angkat barang masuk kereta, sedekah. Ubah batu ataupun duri di jalanan, sedekah. Senyum kat saudara kita, sedekah. Tolong buat baik, sedekah. Cakap baik. Kalam yang ni tu, kitab tentang tu, apa Fadail Amal dengan kitab Mukhtasar Hadis tu, ada tajuk kat situ, kalimah tayyibah, sedekah. Semua tu tajuk dia. Sedekah, buat keluar duit, sedekah juga. Jadi tajuk besar dia sedekah. Bawah sedekah dia ada satu tajuk. Tadi kan tolong orang buat baiklah, apalah, cakap baiklah, kalimah tu. Dia ada satu tajuk, nama dia infaq. Infaq ni kosong. Sebab tu orang yang hati dia kosong, mulut cakap, hati kosong, kita panggil munafik. Dia main daripada perkataan infaq ni lah, nafaqah ni. Infaq ni dia kena kosongkan dalam, iaitu bagi benda lah. Kalau menginfakkan sesuatu, ambil benda dalam poket, kosong poket, bubuh. Itu infak. So bawah infak, barulah. Infak tu sedekah lah. Maksudnya, siapa bagi duit ke orang, bagi harta dia sikit ke orang, dia dikira pahala sedekah. Bawah infak ada dua tajuk. Infak wajib, infak yang sunat. Infak yang wajib, zakat lah. Apa saja nama zakat, nama apa? Zakat pendapatan, wajib. Zakat fitrah, wajib. Zakat perniagaan, wajib. Zakat penternakan, wajib. Zakat pertanian, wajib. Zakat emas, wajib. Nama zakat yang kepala dia tu wajib. Okey. Sebelah dia sunat. Semua hak lain lah. Apa? Wakaf, sunat. Hadiah, sunat. Hak sedekah-sedekah biasa ni, sunat. Hibah, tuan-tuan tinggalkan harta untuk keluarga selepas tuan-tuan mati, sunat. Wasiat, sunat. Semua tu sunat, kecuali tuan-tuan nazar. Tuan-tuan nazar. Contoh, budak Nabi SPM. Saya kalau anak saya berjaya mendapatkan 10A, saya bernazar, rumah saya wakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang tu jadi wajib. Jadi dia susah hati dapat 10A ke tak ada budak. Nak doa bagi dapat, tak ada rumah pula sekali. Jadi berpada-pada. Tapi itu contoh dia. Itu contoh dia. Jadi asalnya wakaf tu sunat, tapi dia pergi nazarkan jadi wajib. Yang tu je. Hak sunat ni semua akan berubah jadi wajib kalau dia nazarkan. Kalau dia tak kata nazar, ada contoh, saya kalau dapat anak, saya potong rambut saya. 5 tahun tak dapat anak, rambut tu diorah sampai bawah. Dah, simpan rambut bukan ibadah. Dia nak nazar ni benar ibadah lah.
Sedekah lah salah satu contoh dia. Wakaf lah salah satu contoh dia. Boleh no? Dia tak boleh pula nazar benda wajib. Saya bernazar kalau saya dapat anak, saya bayar zakat tiap-tiap tahun. Mana boleh? Memang kena bayar dah. So yang sunat akan bertukar jadi wajib kalau dia nazar. Habis cerita. Tu je cerita dia. Boleh. So zakat wajib. Selesai. Kalau orang tanya lagi beza dia zakat dengan yang lain-lain tadi tu, kumpulan sasaran. Zakat dia untuk 8 orang, 8 golongan. Hak lain boleh rata pi. Kita bagi contoh saja. Contoh. Okey, sini ada duit ni, contoh ni. 20,000 kita bagi contoh. Okay, ni zakat satu orang 20,000 ni 20,000 ni zakat ni. Dia pergi kat Jabatan Majlis Agama Islam, ini zakat saya kerana Allah Taala 20,000. 2.5% dia punya 20,000. Okey, so dia bagi zakat 20,000. So zakat 20,000 ni dia bukan boleh pergi kat siapa-siapa. Dia kena pergi kat 8 golongan saja. As-sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, amil, orang yang kutip zakat, muallaf, wa fir riqab, orang berhutang, wal gharimin, orang yang dibelenggu dengan macam berhutang apa semua tu, wa benis sabil, orang yang ni, dan fi sabilillah, orang yang berjuang macam anak-anak kita pergi belajar. Dia bidang tu ya. Kalau tuan-tuan dengar elok-elok, dengar elok-elok tadi kan, anak yatim tak ada nama atas situ. Zakat tak lebih kat dia. Kecuali anak yatim tu miskin. Tu nak kena bagi clear tu. Sebab orang selalu bila kita sembang tajuk anak yatim misalnya, orang kata tu zakat tu ada. Zakat siapa nak pergi kat dia? Dia tak ada nama dia dalam tu. Wal yatama tak ada. Tu nak bagi faham. Sebab tu kita minta pertolongan kelak. Pasal apa? Anak yatim sebagai contoh. Dia bukan tanggungjawab zakat. Dia tanggungjawab kita semua. Kalau ada 2 orang anak yatim dekat sini tak makan, semua tanggungjawab. Dia bukan kira orang kaya. Sebab mereka tak ada dalam golongan asnaf. Kecuali kalau dia miskin. Maknanya dia dapat zakat bukan sebab dia anak yatim, pasal dia miskin. Boleh faham tak? So anak yatim tak ada. Jadi anak yatim apa semua ni nak pergi tang mana? Contoh satu lagi, tengok elok-elok. Ini ada 20,000 ni. Ini ada 20,000 ni contoh. Wakaf, contoh. Ambil duit ni. Ni 20,000 saya ni. Tadi 20,000 tak? Hak ni 20,000 tak? 20,000 ni saya nak wakaf kepada hospital untuk beli katil hospital supaya boleh pakai. Hak ni hang kaya pun hang boleh lena atas katil hospital ni kalau hang sakit. Hang miskin pun hang boleh duduk atas katil ni. Hang anak yatim pun hang boleh duduk atas katil ni. Hang apa dia? Orang bukan Islam pun boleh lena atas katil ni. Tu dia. Nak abang beza dia. Golongan sasaran tadi. Sebab tu kalau zakat dia ada golongan khusus yang mana wajib kat kita. Sedekah kita yang asing boleh digunakan pakai untuk semua orang lain, terutamanya macam wakaf, sedekah dan sebagainya. Dia boleh pergi meluah. Itu contoh bezalah nak abang. Okey. Jadi bila kata zakat ni wajib dan sebagainya, cuba tengok para sahabat bila mereka diminta untuk memberikan sesuatu. Saya ambil cerita yang paling masyhur sekali dulu. Baru kita bicara hal lain-lain yang simple. Cerita yang paling masyhur sekali bila mana firman Allah Taala turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah dalam Quran ni. Wahyu ni dia turun, bila dia turun kat Nabi nanti panggil sahabat, Nabi baca. Tak pi jauh lah, Masjid Nabawi je lah, tempat tu lah Nabi bagi kuliah pun. Jadi Masjid Nabawi, tuan-tuan kena ingat dulu original dia. Masjid Nabawi, kalau tuan-tuan nak tahu original dia, bila kita masuk Masjid Nabawi, orang perempuan tak tahulah sebab tak boleh masuk. Orang perempuan masuk Raudhah terus. Jadi orang perempuan tak tahu layout depan dia lagu mana. Orang perempuan masuk kok pintu belakang, terus masuk Raudhah, lepas tu keluar. Dia orang perempuan tak akan tahu depan tu lagu mana, tengok gambar saja. Orang lelaki tahu. Sebab kita kena masuk kok Babu Salam. So saya cerita kat tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk Babu Salam, saya baru balik seminggu. Pi tu saya kira lagi sekali, kok lah salah cerita kan. Betul, insya-Allah saya cerita betul. Tuan-tuan masuk kok pintu Babu Salam,
Tuan-tuan tengok dia punya tiang dia. Mula-mula sekali belah kiri itu tuan-tuan masuk, belah kanan ni tembok belah kanan ni semua nama Rasulullah. Belah kanan ni semua tulisan nama Rasulullah, supaya sepanjang kita berjalan nak ziarah Rasulullah, kita baca nama Nabi, selawat. Baca nama Nabi, selawat. Nama Nabi kita ada banyak. Nama Nabi kita ialah macam Allah Ta'ala lah. Allah ada 99 nama dan banyak lagi nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Nabi kita pun ada. Nabi kita ada 800 nama. Tapi kat tembok tu dia ada lebih kurang dalam 20-30 nama. Nama Nabi. Jadi kita baca lah. Miftahul Jannah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Al-Iklili sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Kalau awal sekali Ahmad, Muhammad, Hashir, Mahi, semua adalah nama Nabi kita. Mahmud, semua adalah nama Nabi kita. Belah kiri tiang. So bila tuan-tuan masuk tiang mula sekali dia tulis la ilaha illallah. Tu tiang first. Tapi itu bukan tiang Nabi buat. Hak tu tiang pertama kita kira daripada Babu Salam. Tuan-tuan kira tu. 1, 2, 3, 4, 5. Tiang nombor 5. Atas dia tulis warna hijau. Dia punya bunga dia tu warna gold. Dalam dia warna hijau. Tulisan dia warna gold. Dia tulis apa? Haddun Masjidin Nabi alaihi salam. Had original masjid yang Nabi buat. Dia tulis siap-siap kat situ. So, tiang 1, 2, 3, 4, 5. Tiang kelima tu sampai ke belakang, semua tiang baris kelima tu semua ada tulisan had masjid original Nabi buat. Tu tang situ. So di depan tu yang dekat situ sampai ke Raudhah, sampai ke rumah Nabi. Tu yang original masjid Nabi buat. So Nabi kuliah tang situ lah. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi panggil sahabat masuk dalam masjid tu sembahyang apa semua. Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi khutbah. So Nabi akan baca lah. So Nabi kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memang tajuk dia ambil daripada ayat tu lah. Apa dia? Lan tanalul birra. Tidak akan dikira hang tu buat baik. Tu ayat dia. Hang takkan dikira buat baik, kata lagu tu. Tu Imam lah dia kata. Kalau saya salah baca tu Imam tegur Allah. Lan tanalul birra, hang tak akan dikira buat baik hatta sampailah. Tu. Tunfiqu, hang bagi mimma tuhibbun, yang paling hang suka, yang paling baik. Mampu bagi kereta juga balik jalan kaki. Tu ayat tu bunyi lagu tu. Ayat tu bunyi lagu tu. Tapi jangan bandingkan dengan kita. Kita iman kita nipis. Iman kita senipis kulit bawang. Iman sahabat lain. Iman dia tebal. Nabi baca ayat tu ya. Habis Nabi bagi syarah apa semua, Nabi cerita, keluar seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Abu Talhah. Sayyidina Abu Talhah dia main kat Nabi, kata, Nabi tak lepas lah dengar ayat tadi tu, tak lepas lah. Pasal apa? Ada barang aku yang aku sayang. Apa dia? Ni ladang aku hak belakang rumah Nabi. Tadi kan kalau kita masuk sini, katalah ni Masjid Nabawi yang original, belakang tu. Belakang sekali dekat pintu 21 dengan 22 tengah-tengah. Dia ada pintu 21, ada pintu 21 besar. Pintu 21, kalau pintu 21 hak tengah-tengah, straight hak tengah-tengah tu. Pintu 21 besar hadang. Pintu 21, dia ada pintu 21 kecil, dia ada pintu 22 kecil tepi dia. Di antara pintu 21 dengan pintu 22 tu, belakang dia tu ada soft. Dekat soft tu. Dia ada tiang dua kembang lagu tu, dia ada tiang satu lagu tu. Dia ada. Di antara dua ni, tu. Tang situ kalau tuan-tuan selok dia punya kapet dia akan ada bentuk 3 bulat. Hak tu perigi Sayyidina Abu Talhah. Bentuk yang sama kalau pi kat Masjid Quba sekarang ni dulu saya tak tahulah siapa yang sempat pi. Dulu siapa pi Masjid Quba, saya sempat. Keliling Masjid Quba tu dia ada papan tanda, ada satu papan tanda kat tepi jalan. Dia habaq apa benda yang ada. Dia ada tanda kat situ dulu, ada perigi. Lah ni dia perata dah habis semua. Dia buat juga bulat lagu tu. Lagu perigi Abu Talhah tu punya tanda. Dia buat juga bulat dekat Masjid Quba. Kat luar kalau tuan-tuan tengok, kat luar Masjid Quba tu lah ni dia dah tak ada jalan raya dah. Dia rata boleh semayang, rata luas tu. Tiba-tiba ada satu bulat kat ujung tu. Tu perigi. Perigi cincin Nabi yang ada kat Sayyidina Osman jatuh dalam tu. Dia panggil Bi'rul Khitam.
perigi yang jatuh cincin Nabi tu. Ada buah ada tanda kat situ. Sama juga. Bulat bentuk macam bawah kapek tu juga. So memang itu cara depa tanda perigi. Kalau tak boleh nak bagi ada, dia bubuh tanda dekat situ perigi tu. So Sayyidina Abu Talha kata apa? Ya Rasulullah, bila dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca tadi tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tak akan mencapai kenikmatan memberi itu, tak akan betul dapat melainkan hang bagi benda yang hang suka. Jadi kata Sayyidina Abu Talha, saya cukup suka ladang belakang ni. Pasal apa? Sebab Nabi suka pergi ambil wudu dulu. Yang Masjid Nabawi depan ni, rumah Nabi tang sini, benda tu belakang tu. Nabi dekatlah, Nabi duduk pergi. So dia kata, saya tak boleh lah. Benda tu hak paling saya sayang. Maka saya bagi dekat Nabi, saya wakafkan dengan kebun, dengan telaga apa semua, saya wakaf dekat Nabi, bagi semua pakai. Seronok. Itu cara dia lah. Tajuk kita hari ni. Saya kalau tanya malam ni, kita semua tak boleh lah. Tak boleh lah. Waktu tu tuan-tuan nak balik jalan kaki lah. Kuda-kuda yang duduk dekat luar tu dia. Takkan tak sayang, mesti sayang betul. Sanggup balik jalan kaki. Tak boleh lah. Hajah-hajah kat tangan tu bukan ada mic. Sanggup nak buka bagi. Tengok 2-3 kali kau. Tu kira kalau buka bagi tu, malam ni kira tangan duduk tu. Tak sayang tak? Sayang kan? Tapi firman Allah kata apa? Tak akan dikira hang berkebajikan sampai hang bagi benda yang hang sayang. Tapi kita tak lepas lah. Iman kita tak sempoi. Iman kita nipis. Tapi itu tajuk kita hari ni. Sahabat dah. Mereka power. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni, kalau tuan-tuan perasan, surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda Al-Fatah. Akhir 29. Ayat 29. Surah Al-Fatah. Last sekali surah Al-Fatah. Juzuk 26 kan? Last sekali. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Betul? Ayat tu betul saya? Tok Imam betul saya baca betul Tok Imam. Tok Imam yang lupa angguk tu ya. Jangan lupa kenal saya. Okey. Ayat tu kata apa? Tengok ni nak amak kata sahabat ni terror tak terror, iman depa tu power tak power. Apa ayat dia kata? Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Allah kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi. Para sahabat lah. Mana ada orang lain lah. Sahabat lah yang duduk dengan Nabi sezaman. Para sahabat. Okay. Semua para sahabat tu semua tu. Wallazina ma'ahu, yang bersama dengan Nabi itu. Asyidda'u 'alal kuffar. Dia bagi contoh siap-siap. Mereka itu sayang sesama, tegas dengan orang yang bukan Islam. Wallazina asyidda'u, dia tegas dengan orang kufar, orang kufur. Ruhama'u bainahum, dia sayang sesama mereka ni. Para sahabat dia sesama mereka dia cukup sayang. Kalau baca cerita mereka, lazat. Sahabat ni dia sayang sesama dia ni, lazat. Bukan kita cakap, Allah cakap. Tapi saya tak mau highlight tang tu sebab ayat dia tak sedap tang situ. Sekali lagi tentu dengan ujung dia. Had ujung tu sedap. Apa dia? Mereka tegas dengan orang kafir, depa sayang sesama depa, dan tarahum ruk'an sujadan. Kamu boleh tengok depa tu sentiasa kuat sembahyang. Depa rukuk dan sujud. Simahum, kamu akan nampak pada wajah mereka. Simahum fi wujuhihim, kamu akan nampak pada wajah mereka. Min atharis sujud, ada tanda wajah berseri orang yang sembahyang. Memang muka depa serlah. Masa arwah Datuk Arundin mimpi jumpa Rasulullah kan arwah Datuk Arundin cerita benda yang sama kan. Dia tengok muka sahabat semuanya bersih serlah. Sebab apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Memang ada kesan, Allah sendiri sebut dalam Quran, muka para sahabat dia ada tanda depa tu kuat sembahyang. Dia bukan tanda hitam tu saja, bukan tu. Tu sagat.
Tu lain. Ni semua orang kuat-kuat semayang. Maksud tu imam mesti ada. Tapi kuat semayang. Imam kuat. Dia bukan yang tu. Arwah Datuk Arun ni sebut bukan saya. Arwah Datuk Arun ni sebut bukan yang tu. Dia pada wajah dia tu dia salah. Ada muka tanda orang semayang. Apa sambungan ayat dia? Zalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan para sahabat yang diceritakan di dalam kitab Taurat. Apa maksud dia? Kita nak hidup jiwa kita, kita baca cerita para nabi yang dah wafat. Kita baca cerita para sahabat, kita baca salafus soleh. Bani Israel nak hidup jiwa mereka kena baca cerita pasal sahabat nabi yang lahir pun belum lagi. Itu dia. Power. Power. Mereka hidup pun belum. Tapi cerita daripada ada dah. Taurat dekat Nabi mana? Nabi Musa, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Nombor 14. Nabi kita lahir, Nabi yang ke-25 yang wajib. Umat Nabi yang 14 tu dah baca dah cerita pasal sahabat Nabi macam mana dahsyat dia. Power. Sebab tu ayat Quran kalau turun tu dia kata apa? Zalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Dalam Injil pun ada cerita pasal dia apa? Seperti pokok yang tumbuh pucuk dia menjulang ke langit, akarnya membenam ke tanah. Maknanya iman dia apa? Jangan tanya. Jangan tanya. Iman dia macam akak tunjang masuk dalam bumi. Perumpamaan mereka mana? Fil Injil. Dalam kitab Injil pun ada cerita mereka. Dahsyat. Ni para sahabat ni. Hak cekang ni. Hak ni. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada cerita pasal mereka. Sahabat Nabi. Jangan kata Nabi. Sahabat Nabi pun ada cerita dia. Allah, luar biasa. Itu mereka boleh bagi apa saja. Contoh. Tadi Abu Talhah bagi sampai la pergi dia dah. Sayyidina Osman. Ni saya cerita famous dulu. Saya lagi cerita yang nadir ni, yang CP-CP ni saya cerita belakang-belakang. Hak tu sempoi. Contoh dia. Tadi saya baca surah Al-Laili, betul? Apa asbabun nuzul Al-Laili? Macam mana surah Al-Lail boleh turun? Dia cerita pasal sahabat Nabi bagi sedekah. Dia bagi turun ayat Quran, surah Al-Lail. Power. Dia buat sedekah, turun surah Al-Lail. Memang terror. Hang buat Quran turun puji hang, memang power. Nak cerita yang tu dulu ke yang mana tahu? Saya cerita yang tu dululah, senang yang tu saya cerita senang. Sebab cerita dia mirip dengan cerita, ada 3 cerita. Satu cerita seorang Yahudi, satu cerita Abu Dahdah, bukan Abu Darda, Abu Dahdah. Abu Dahdah pun satu. Satu lagi cerita yang ni. Dia punya cerita macam nak dekat sama. Cerita dia macam nak dekat sama. Tapi cerita orang lain-lain, jumlah beza. Ada satu orang, dia ada pokok kurma. Dalam hadis dia kata pokok itu condong, tapi pokok kurma mana condong, dia tegak lah no. Maknanya pada pandangan saya hadis betul. Kita nak fahamnya, mungkin buah dia tu kan, pokok kan logo tu, dia logo tu kan bulat. Belah sini mungkin buah dia tak apa banyak, belah sini buah dia jadi banyak, faham tak? Sini pagat. So pokok tu duduk tang sini, dia condong, mungkin dia cenderung, dia berat, buah dia tu belah sini. Jadi bila tokek dia panjat kerabat buat turun buah, ialah dia duduk bergerak ke atas pokok tu, kata dalam hadis, dalam kitab Syekh Zakaria pun cerita benda yang sama. Maka buah-buah belah ni jatuh dekat rumah sebelah. Rumah sebelah ni rumah orang miskin. Rumah sebelah ni rumah orang miskin. Jadi anak-anak dia tak cukup makan. Dia zaman Nabi, kalau miskin sungguh. Sayyidina Ali pun tak ada benar nak makan. Itu titik sana. Hak tu kita cerita nota kaki sikit, nota sikit. Ingat tau, kita ambil balik kat pokok tadi nah. Kita ambil balik pokok tadi. Ni nota kaki ya. Nabi ni menantu dia siapa dia? Sayyidina Ali. Okey, lagi? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman multi-billionaire.
Kalau saya cerita kat tuan-tuan, saya lagi cerita dia multi-billionaire. Tu menantu Nabi. Tapi Nabi standard ya, rumah tak ada makanan. Jangan. Cuba bagi orang Senawang tengok menantu multi-billionaire. Lain macam tu. Betul no? Tak menantu aku. Peduli apa? Nabi menantu multi-billionaire. Pak mentua steady ya, rumah ada kurma sebiji ya. Itu kalau kita nak cerita pasal infak lah, kita nak cerita pasal sedekah orang. Nabi latih keluarga Nabi sampai tahap macam tu. Menantu multi-millionaire. Power. Saidina Osman punya cerita, mana ada cerita dia beli barang tak pernah lulus dia. Dia semua dia boleh beli. Punya kaya dia. Pak mentua steady, rumah ada sebiji ya kurma. Belah dua pula tu. Cuba orang Senawang tu ada multi-millionaire yang menentu. Takkan ada setengah kurma. Kurang-kurang tangan tu mungkin sampai sini kan. Tak betul tak? Logik. Power. Cerita depa ni kita tak akan baca dalam keadaan kita baca macam biasa. Kita akan baca memang kita akan insaf. Kita akan cakap aduh. Kita nak patah balik tak lihat tak ada. Susah dah, gaya hidup dah macam ni, tak edit dah. Okey, masuk balik cerita tadi. Dia pokok dia ni pagar rumah orang miskin. Jadi bila setiap kali dia kabat ambil buah ni akan jatuh belah sini, sikitlah. Jadi anak-anak orang miskin ni bila nampak buah jatuh, dia panggil, "Bang, buah bang." Abang mai, adik mai pergi ambil buah tu, pergi kutip. Pak Long ni dia sayang pokok ni. Dia ada pokok lain. Tapi dia abang dia kata dia ada lagi 6 pokok. Tapi pokok ni paling dia sayang. Dia nak sebab tu dalam laman rumah dia. Jadi dia orang kata dia akan turun bila dia tengok budak-budak ni main. Dia kata, "Hai budak-budak." Dia turun daripada pokok, dia pergi pusing, pergi masuk pagar sebelah, dia kutip buah-buah tu, dia ambil daripada tangan dia, dia gagau balik daripada tangan dia. Dalam hadis tu sebut, Syekh Zakaria pun sebut juga. Dia kata apa? Sehingga kan dia ambil jari dia buah dalam mulut budak tu, dia korek buah tu. Lepas tu kalau tuan-tuan baca Walaili, kalau kita feeling lah, saya tak boleh lah, saya cemas aku salah baca mampu aku tak gitu, imam belakang aku. Kalau kita semayang seorang-seorang kita baca, sedih baca cerita tu. Sebab kita tahu ayat tu turun pasal cerita ni. Orang tu dia masuk jari dia tu, sebab tu kan ayat dia kata apa, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Bakhil wa kadzdzaba bil husna. Ada benda baik untuk dia, dia tak mau. Dia pergi korek keluar daripada mulut budak-budak tu. Dia korek balik, dia ambil. Jadi bapak dia duk tengok kot jauh. Bapak, mak tengok kot jauh. Mengadu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi mengadu, Rasulullah dia buat lagu tu. Sian anak-anak saya. Tapi Nabi tak boleh kata benda tu halal sebab tu hak kawan ni. Dia tak boleh lah kata benda tu betul. Kawan tu buat tu betul lah. Bahasa dia patutnya hang ihsan lah dengan jiran sebelah kan. Tapi kalau hang tak ihsan, tak apa, hang tak berdosa sebab tu memang itu hak hang. Itu dia buat tu, pergi mengadu kat Rasulullah. Rasulullah dengar kawan tu cerita, Nabi kata tak apa, hang balik dulu bagi aku settle. Nabi punya cara settle senang Siapa nak beli pokok sebelah? Nabi punya cara senang. Siapa nak beli pokok kurma sebelah, aku jamin dekat dia, siapa beli pokok tu dalam syurga dah ada pokok untuk dia, dah ada ladang dah untuk dia dalam syurga. Kawan-kawan dengar semua pakat terapa api ya. Pi tak lepas, dia tak mau. Dia abang aku sayang, kalau aku letak harga pun tak boleh belinya. Dia tahu dah. Pakat balik semua kecewa. Rasulullah pula pergi sallallahu alaihi wasallam. Ni Rasulullah ni. Baginda Nabi kita dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni pokok ni mau jual kan Nabi kata. Dia kata, ya Rasulullah, ramai dah mai tak sat. Ramai dah mai tak sat. Dia kata, depa minta macam-macam. Saya nak abang kata pokok ni saya sayang. Saya tak mau jual. Kalau saya jual pun saya yakin depa semua tak boleh nak beli ni. Harga dia mahal. Dia kata lagu tu. Jadi Nabi okeylah ada pokok hang. Nabi pun balik kira bahasa kita down jugalah, dah tak boleh nak beli kan. Kawan tu dia, Rasulullah offer hang nak buat hati keras lagu tu, kira memang hang ketegang lah.
Serta dia ketegak habis lah kira hang ni. Negeri Sembilan kata apa tau? Ketegak tak? Takkan pula kita bahasa sama. Bega. Tuan-tuan ajak saya benda betul ni. Terus bagi nampak bodoh dalam internet ni. Kira, Nabi mai kan offer kot. Sahabat yang kita kata iman dia kuat tadi tu, Nabi buat pengumuman ya. Siapa nak beli pokok, terkepa pi. Seorang pi offer. Maknanya hak yang pi terkepa ni semua hati dia dengan Rasulullah macam tu. Kawan ni Nabi mai berdepan dengan dia nak beli. Tak jual. Kira dia dalam kok mana pun dalam masyarakat ada juga seorang jenis lagu ni. Macam mana tak tahu dia ni. Semayang dengan kita. Tapi bila kita nak minta tolong dia tu, ketegak lagu tu. Siapa tak tahu. Gamak kalau ada dekat masjid ni kira keturunan kawan tu lah kot, no? Lepas tu Nabi balik Bila Nabi balik ada seorang member. Dia kaya. Dia nampak. Dia tunggu Nabi pi dulu. Dia pi ligat Nabi. Dia kata, Nabi saya nak tanya soalan. Tadi Nabi buat pengumuman siapa nak pergi beli apa. Kalau saya buat benda tu lah ni, saya dapat tak tawaran hak tadi? Sebab dia baru dengar daripada member-member dia. Kami tak boleh beli apa semua. Kalau sayang apa ni. Tadi Nabi bagi tawaran. Dia tak dengar. Dia dengar daripada member-member. So dia tak tahu tawaran tu ada tak kat dia. Sebab dia baru main. Jadi dia tunggu Nabi belah. Dia pergi kat Nabi. Dia kata, Nabi, tadi kalau saya beli pokok tu, lah ni, saya beli lah ni. Saya dapat tak pokok dalam syurga? Nabi kata, dapat. Untuk hang ada. Kalau hang beli. Dia kata, Nabi tunggu. Saya pergi settle. Dia pergi. Ini jenis orang-orang macam ni kita shock. Dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokok ni jual. Dia kata, tadi dah ramai. Rasulullah mai pun aku tak mau jual. Dia kata, kawan dia kata, relax loh. Aku nak tanya kat hang. Mustahil orang macam hang tak mau kalau dapat tawaran berapa. Hang buka berapa? Dia kata lagu ni lah. Pokok ni aku sayang. Aku ada 10 lagi pokok. Kalau hang kata nak beli 10, 6 pokok lain ni, aku jual kan mah. Tapi yang ni dah. Lepas tu dia tanya ni, berapa hang nak jual? Dia kata, aku nak tukar kalau hang nak satu pokok ni dengan 40 batang pokok kurma yang lain duduk dalam satu kawasan. Mana satu ladang kurma lah ada 40 batang pokok. Aku tak mau tang sini 10, tang 10 aku tak mau. Aku nak 40 duduk. Mana hang kena kaya. Ada banyak pokok kurma, aku nak yang macam tu. Kawan tu kata, aku ada 40 batang pokok dalam ladangku. Hang betul janji dengan aku nak jual. Kalau hang janji aku nak salam ni. Sebab dialog dalam hadis tu je. Kalau hang nak aku nak salam ni. Kalau salam ni kau jadi ni. Hang tukar fikiran pun tak jadi tau. Kawan tu kata, hang betul ya dah. Betul. Ni dah. Ladang aku tang sini ada 40 batang pokok dalam ni. Hang pergi tengok. Mau? Kawan fikir. Nak kata dah ada dah. Kira jadi ya no. Jadi. Pum, dia salam kawan tu. Aku akad dengan hang ni. Mau ini dengan hang ni. Jadi. Lepas tangan tu, kawan tu kata, tak jadi kot. Dia kata dah salam lah tadi. Dah salam lah tadi. Kita dah janji dah. Jangan pecah janji. Mungkir janji tak boleh. Rasulullah dah ada ni. Jangan mungkir janji. Kalau jadi ya? Jadi. Dia kata, okeylah. Ambil kat hang lah. 40 tu aku punya. Ambil. Aku bagi kat hang. Dengan sebanyak harga apa yang ambil. Kawan tu pergi tengok. Ada 40 batang pokok. Jadi. Lari pergi kat Rasulullah. Rasulullah, saya dah beli dah tadi. Saya bagi kat Rasulullah. Rasulullah mai pergi kat rumah sebelah. Aku hadiah kat hampa pokok ni. Tu dia. Turun surah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Hampa semua buat kerja macam-macam. Termasuk kawan ni. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Membenarkan apa berita baik Nabi nak bagi pokok kat dia dalam syurga, dia buat benda tu. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan bagi mudah kehidupan dia apa saja dia nak buat. Sempoi. Hak tu syok. Boleh kat kawan ni? Dapat kat dia. Allahu Akbar. Ni baru kata lazat, geng-geng macam ni. Baru kita syok, kita dengar cerita ni. Betul no? Wallahu alam. Habis?
Sudah? Ke 10 dah. Tuan-tuan nak dengar ambil bila? Nak betul lah habis dah. Dia jadi cuak dah kita. Takkan habis kot. Dia kata awak sat sangat. Memanglah duduk saja pasal sat lah. Bercakap pasal lama. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Sikitlah cerita jugalah. Ambil manfaat sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala anhu, guru kepada Imam Syafi'i, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Sebut nama orang soleh ni rahmat turun. Sebut pilah banyak-banyak apa salahnya kan. Tambah pula sahabat bukan orang soleh ni, semua penghulu orang soleh. Nabi penghulu kepada penghulu segala orang soleh. Itu lagi power kan. Tuan-tuan dan puan-puan dan ibu yang saya kasih sekalian, memang berdasarkan kepada cerita-cerita yang berlaku dalam hidup kita di keliling kita ni luar biasa. Depa semua akan bagi benda yang paling depa sayang. Itu luar biasa. Kita hanya, bagi saya, kita boleh dengar cerita ni dan berazam suatu hari mungkin kita buat. Lah ni susah, iman kita nipis, kita baru nak kenal. Tapi tak apa, tuan-tuan bagi hak mana kita ada RM1, RM2 tunaikan zakat elok-elok. Itu khalas. Allah zakat kita cukup-cukup makan pun okey, no problem. Asalkan jangan jadi asnaf zakat sudah. Asnaf zakat sebab nanti kita, yalah kalau tuan-tuan jadi asnaf zakat habislah. Tuan-tuan dah jadi tangan bawah. Kita nak tuan-tuan jadi tangan atas yang main hari ni. So usaha, buat bisnes bagi jadi kerja sungguh-sungguh, naikkan darjat supaya tuan-tuan masuk dalam golongan orang yang bagi zakat. Hak tu penting, hak tu penting. Sebab tu Islam dia meletakkan benda tu rukun kepada Islam. Rukun Islam kena ada zakat. Tak ada duit tak boleh bayar zakat. Sebab tu Islam suka kalau kita jadi kaya. 10 orang yang diberikan berita gembira untuk masuk syurga, mubasyirin bil jannah tu kan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Ubaidah, Sayyidina Abdul Rahman, apa semua. 10 tu 7 orang multi-billionaire. Multi-millionaire. Memang kita belajar kitab tasawuf kita ni, harta jenuh kita nak jawab. Tetapi kalau dalam Quran tuan-tuan tengok, maksud tetapi ni bukan tetapi jahat, no, bukan. Maksudnya nak di sebaliknya, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, tuan-tuan akan dapati cerita orang yang lawan Allah Ta'ala masuk neraka ramai. Tapi cerita orang yang ada kaya masuk neraka, Qarun seorang. Sebaliknya, ramai orang yang masuk syurga dengan sebab harta. Ramai. Ramai sangat. Ni semua cerita-cerita yang saya duk cerita kat tuan-tuan. Seantara cerita yang ada satu lagi adalah macam mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa ardah, sehingga hari ni, sebab Nabi janji tu dia seorang aja boleh buat. Nabi janji macam tadi juga kat para sahabat semua, tapi siapa pun tak boleh buat. Tapi sebab Nabi janji, siapa boleh beli telaga Bi'rul Raumah ni, dia akan jadi cebok kepada umat Islam. Nabi tak kata pun zaman aku. Sebab tu sampai sekarang dekat Madinah, antara kekayaan di bumi Madinah adalah milik Sayyidina Uthman. Sampai sekarang, 1000 tahun dah. Nah, ada satu hotel baru siap, memang tulis Hotel Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Memang tak ada orang lain lah, dia lah menantu Nabi. Bayangkan duit dia, tuan-tuan, minta maaf. Mungkin ada dalam ni yang duk buat hebah kan, yang duk buat Prudential apa semua kan, duk buat AIA ke apa semua kan, takaful apa semua kan. Kan dia habaq ni tuan-tuan kalau simpan ni untuk 30 tahun tuan-tuan akan dapat banyak ni. Kalau 30 tahun dapat banyak tu, 1000 tahun. Hak kawan tu pula bukannya hidup, wafat dah. Duit dia tak pakai. Bayang banyak mana dia duk ada. Banyak mana? Satu bilik hotel berapa nak dapat keuntungan? Memang sampailah. Tu Sayyidina Uthman. Cerita dia macam mana dia boleh jadi macam ni? Pasal ni lah, memberi harta yang paling baik untuk Allah Ta'ala. Hak tu Para sahabat dulu orang susah. Perjalanan dia daripada Masjidin Nabawi, sekitar Masjidin Nabawi nak pergi ke Telaga Bi'rul Raumah ni lebih kurang dalam 10 ke 20 minit lah. 10-20 minit begitulah perjalanan dia. Tengok jalan mana kita pakai. Kita orang biasa ni tak boleh pergi tengok lah. Tengok kebun kot luar ya. Pagi tu kita tak boleh tengok, minum pun tak boleh. Dia tutup. Tapi kalau geng-geng
Saya mendoakanlah kalau saya pun dapat rezeki juga. Tapi kalau geng-geng kita yang diplomat ni, mereka boleh masuk. Tapi tak tahulah mereka masuk ke tak kan. Tapi mereka boleh masuk. Ada surat mereka diplomat, mereka nak pergi ziarah, boleh masuk. Saya harap mereka pergi masuk lah. Mereka ada kuasa kan. Rugi ada kuasa tak pergi masuk. Kita yang tak ada kuasa ni, yang teringin nak masuk kan. Kita nak baca sirah kan. Orang Islam semua duk pergi beli ayam kat dia. Pi beli ayam kat dia. Pi beli ayam kat dia. Bukan pi minum, pi beli ayam kat dia. Dia Yahudi. Dia jual. Memang ayam dia sedap. Sebab tu sampai sekarang mengalir, sampai sekarang boleh mengairi kurma-kurma yang ada dekat Madinah. Tak payahlah, memang dia tu punya. Jadi orang Islam semua pi beli. Bila pi beli dia jual mahal. Bila jual mahal, orang lama-lama fed up mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ni, dia ni jual mahal, kami dah lah nak minum. Abu Talhah saja pun, yalah kami nak kena beratok lah apa semua. Penduduk sahabat Nabi saja di keliling Madinah mau dekat 10, 11, 12 ribu. Takkan nak beratok kat satu perigi. Perigi lain lah, lari cari. Dengan duk jual mahal lagu ni, lupa mana? Nabi kata tak apa-apa, hampa pergi balik elok, biar aku settle. Macam biasa. Siapa nak beli perigi? Itu syok Rasulullah sedar. Siapa nak beli perigi tu? Siapa beli perigi tu, dia menjadi cebok kepada umat Islam. Nabi habaq siap-siap dah. Setiap cebok pahala untuk dia. Setiap cebok pahala untuk dia. Dan dia merupakan cebok kepada umat Islam. Sampailah harta dia banyak. Dia kaya. Cuma dia tak hidup. Bila dia tak hidup, orang tak kira dah harta dia banyak kan. Dia lebih kaya daripada Abdul Wahab. Berapa banyak harta ismi ulama raja luar negara ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Macam biasa, sahabat Nabi offer. Menderu pi kawan tu tak mau. Sampai kalau pendek katalah bahasa kita, dia letak papan tanda. Takkan dijual kepada orang Islam. Pasal ramai semua offer kat dia. Tapi tak kena, offer tak best. Tengok orang tu, tak ada. Sayyidina Osman kata, Rasulullah bagi saya pergi sat. Pergi ya. Jadi pergi. Orang pergi. Ji, sihat Haji. Kawan pun dah tua, Yahudi tua dah pun. Ji, sihat Haji. Ya. Hang main nak beli pergi ya? Tak main nak tengok lah had pergi ni. Oh, betul. Ji tak mau pergi cuti-cuti mana? Kalau bahasa kita, ni bahasa kita. Dah tua kan? Pencin je lah, pergi lah cuti mana-mana kan, syok sebab kan. Dia kata, aku tak mahu nak jaga pergi ni. Kan kalau kita bincang sikit, Haji boleh pergi mana-mana. Ni saya duk buat dialog ni bagi tuan-tuan faham. Cerita dia tak jadi lagu tu. Sayyidina Osman tanya dia ni pergi cuti, tak mana. Dia kata, Ji, ni tak mahu pergi mana-mana, holiday ke apa ke. Bagilah orang jaga. Ni duduk tang sini, duk mampuih kerah tang sini kan. Dia kata tu. Kawan kata, tak, aku nak jaga. Okey, baik. Macam ni, saya bagi offer kat Haji. Haji mesti sayang pergi ni, betul? Betul. Pagi ni Haji punya. Saya nak beli setengah ya. Oi, setengah. Macam mana? Macam mana nak beli setengah pergi aku? Dengar lu tu, saya nak propose Haji, dengar elok-elok. 2 hari saya punya. 2 hari Haji punya. Pergi Haji, saya pun tak main buat rumah kat sini. Haji. Tapi 2 hari bagi kat saya. 2 hari Haji. 2 hari lepas tu saya pula. 2 hari Haji. Ada rugi tak? Nampak macam tak rugi. Okey, berapa nak jual? Dia kata kalau ikut tadi, dia nak beli satu pergi ni 8,000 dinar lah. Banyak lah 8,000 dinar, mahal lah. 8,000 dinar lah. Ni nak beli setengah, kalau aku letak harga sama bolehkah? Sayyidina Osman kata, tak payahlah. Nah, 10,000 dinar setengah. Kawan. Perniagaan okey ya. Ambil kat dia. Sayyidina Osman balik. 2 hari aku punya, mau'id. Balik. Orang Islam, 2 hari ni aku punya, hampa ambil semua. Pakat menabunglah 2 hari punya. Esok lagi 2 hari, siapa tak main kat dia? Nganga. Dia kata, aku sudah kena. Ini penyangak jual penyamun. Dia sudah kena. 2 hari tak ada siapa main. Esok orang Islam main, ambil pula lagi semua. Free. Tu kata tu, para sahabat punya iman. Free. Sedit pun tak lagi. Free.
Esok 2 hari tak ada siapa mai. Alamak, dia kata kacau. Dia mai jumpa Saidina Osman. Dia kata, Osman, aku rasa aku kena tipu ni. Osman kata, mana pula tipu? 2 hari saya, 2 hari tuan. Apa masalah, apa yang tipu? Kita janji lagu tu. Pergi tuan, ni bukan saya punya. Dia kata, tak laku lah. Dia kata, okey, kalau tak laku macam ni, duit semua kat saya lah, senang. Tak, tapi hari tu 10,000. Tak apa, 12,000 dinar. Ui, tuan-tuan, orang kaya je boleh buat lagu tu. Kan boleh orang biasa-biasa. Bagi 12,000. Dia kata, ni pakcik pergi ambil ni, kira ni duit pencen lah. Pergi berjalan, tak mana-mana nak pergi kan. Sonok-sonok apa nak pergi. Pergi ambil duit ni, tak fikir apa saya pergi ni. Jual lah kat saya. Jual lah, boleh kat Saidina Osman. Orang Islam, pergi tu aku punya. Aku wakaf kat orang Islam, mampu pakai memang puih. Sampai lah tak mampu tu ada ni. Tu dia. Orang Islam pula. Main dengan geng Islam. Geng kita ni pun jenis kepala kan. Main dengan geng orang Islam. Lepas makan. Lepas minum. Sonok. Orang Islamnya. Dia berkampung pula kat situ. Makan kurma lah apa semua. Jadi biji-biji kurma tu tumbuh pokok. Oh, jadi Saidina Osman punya kawasan tu tumbuh ladang kurma. Jadi sampailah hari ni. Selesai. Bagi ke Allah benda yang paling baik, insya-Allah Allah balas min haitsu la yahtasib, daripada pelusuk yang kita tak jangka. Saidina Osman jangka dia ada akaun dekat Saudi, ada bank dan akaun dia nama Osman bin Affan sampai hari ni. Mana dia pun tak sangka, dia pun tak tahu nak hidup sampai 1000 tahun. Wallahu a'lam. Semoga Allah bagi kita kebaikan. Habis dah. Jadi minta maaf ambil masa tuan-tuan. Terima kasih Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bagi peluang kat saya untuk cerita. Sekejap lagi tuan pengurusi mana? Tuan pengurusi hilang ah. Tinggal kita mak seorang sini. Mana dia tu? Doa panjang umur murah rezeki lain. Mana dia tuan pengurusi? Ada tuan pengurusi ada. Okey. Ni saya nak serah balik majlis kat tuan pengurusi, tapi sebagi saya cakap Ustaz. Baik, jadi ucapan saya terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama, terutamanya mereka yang memberi sumbangan dan bantu Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk Negeri Sembilan punya zakat dan sebagainya. Besar pahala tuan-tuan sebenarnya. Mudah-mudahan selama mana tuan-tuan bagi yang baik, Allah Ta'ala balas balik kat tuan-tuan. Saya mendoakan siapa-siapa yang berinfak, semoga Allah bagi kebaikan padanya berpanjangan, dimurahkan rezekinya, ditetapkan imannya, dijadikan anak-anak dia semua anak-anak yang soleh dan soleha, zuriat-zuriatnya semua soleh dan soleha, diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, dimudahkan segala urusan mereka. Kalau mereka berniaga, diberikan maju jaya perniagaan mereka. Kalau mereka bekerja dalam government, dimudahkan urusan kerja mereka, dilapangkan dada mereka, diberikan mereka seronok pergi kerja, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, dirahmati kehidupan mereka, berkat daripada infak dan juga sedekah dan juga segala pemberian yang mereka berikan kepada jalan Allah, dan semoga Allah membalas dengan sebaik-baik ganjaran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih sekali lagi. Ampun maaf daripada saya Tok Imam dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Daniel Biaji di atas ceramah yang telah beliau sampaikan sebentar saja tadi. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan sedikit sebanyak dapat manfaat ilmu yang berguna kepada kita dalam kita melalui kehidupan seterusnya. Alhamdulillah, ya majlis dengan akhirnya ucapkan juga sedikit-sedikit juga terima kasih kepada semua muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini atas komitmen, masa dan perhatian tuan-tuan dan puan. Walaupun hari ini hari waktu bekerja, tapi kita tuan-tuan dapat bersama-sama hingga ke waktu ini hampir pukul 10 malam. Jadi bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, terima kasih tidak terhingga